ومقداره العظيم صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بها بنور الفهم وتوضح لنا بها ما أشكل حتى يفهم إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب والحمد لله رب العالمين. معشر الحاضرين والحاضرات المسلمين والمسلمات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحقيقة الشيخ أسامة لم يترك لنا شيئا نقوله، قال كل شيء. Jadi saya kata kalau ikut betul-betul Syekh Usamah dah cakap semua benda dah. Saya kata dah tak ada benda nak cakap dah sebenarnya. لكن المؤمن لا يشبع من الخير. Tapi saya kata orang yang mukmin yang beriman itu takkan rasa kenyang daripada kebaikan. قال مشايخنا العلم النافع هو الذي يتكرر عليك سماعه. Jadi para masyayikh mengatakan ilmu yang memberi manfaat itu ialah ilmu yang akan sentiasa didengar, diulang-ulang. نعم. والطالب أو الذي أراد بركة العلم ينبغي عليه أن يسمع كل درس ولو كان سمعه من قبل كأنه يسمعه لأول مرة. Dan begitulah juga bagi orang yang menuntut ilmu, hendaklah dia mendengar setiap pelajaran dan pengajaran tersebut walaupun dia telah mendengar di berbagai-bagai tempat yang lain. الإنسان كل ما يسمعه يأخذ به كأنه أول مرة يسمعه. Jadi setiap kali kita dengar, walaupun kita dah pernah dengar sebelum ini, tapi kita terima macam itu kali pertama yang kita dengar. نعم. لأنك لا تدري بأيهما الله ينفعك، لا بالأول أو بالأخير. لا تدري بأي العلمين ينفعك الله. Karena kamu tidak tahu dengan ilmu yang manakah yang Allah SWT bagi manfaat kepada kamu. نعم. فلذلك الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها. Oleh kerana itu hikmah itu merupakan umpama satu harta yang hilang bagi orang-orang yang beriman. Yang mana bila mana dia menemui akannya, dia ambil balik. نعم. أولا نهنئكم أهل المسجد وأهل هذه القرية على هذا المجلس العظيم. Jadi kemudian saya kata pertama sekali ucapkan tahniah kepada ahli majlis yang menjayakan majlis pada malam ini. هذا المجلس لو علمت الناس فضله لا أقاموه على الأقل كل مرة شهر. Jadi saya kata kalaulah masyarakat kita tahu kelebihan majlis-majlis umpama ini, pasti masyarakat kita akan mendirikan majlis sekurang-kurangnya sebulan sekali. والحال نحن محتاجون إلى هذه المجالس يوميا. Padahal sebenarnya kita perlukan majlis yang seumpama ini setiap hari. نعم. هذه جنة الله في أرضه. Majlis ilmu merupakan syurga Allah di muka bumi. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال الصحابة وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال مجالس الذكر. Seperti mana Nabi SAW bersabda kepada sahabatnya, apabila kamu melalui taman-taman syurga, maka hendaklah kamu singgah kepada taman-taman syurga tersebut. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah taman-taman syurga tersebut? Lalu Rasulullah mengatakan, taman-taman syurga itu ialah majlis-majlis ilmu. فالذي يأتي إلى هذه المجالس والذي يجلس في هذه المجالس هو جالس في الجنة. Maka oleh kerana itu orang yang duduk dalam majlis ilmu, orang yang menghadiri majlis zikir, sama macam dia telah menghadiri, dia telah memasuki syurga. نعم. ومن أعرض عن مثل هذه المجالس ومن لم يوفقه الله إلى هذه المجالس فقد حرم خيري الدنيا والآخرة. Jadi orang yang meninggalkan, yang berpaling daripada majlis umpama ini, orang yang tak diberikan taufik daripada Allah SWT untuk menghadiri majlis ini, boleh kata mustahil untuk dia mendapat kebaikan dunia dan akhirat. نعم. لأن طمأنينة القلوب راحة النفوس في استماع ماذا؟ في الاستماع إلى العلم، في الاستماع إلى الصلاة، في الاستماع إلى ذكر الله. Kenapa? Kerana saya mengatakan ketenangan hati kita, ketenangan jiwa kita akan ada bila mana kita mendengar ilmu, mendengar selawat, mendengar tentang Allah Subhanahu Wa Taala. هذا من الله. الله سبحانه وتعالى قال ذلك في القرآن ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. Kenapa Allah Taala sendiri yang menjanjikan perkara sedemikian seperti mana firman Allah, barang siapa yang berpaling daripada mengingatiku, maka semuanya dijanjikan baginya satu kehidupan yang amat sempit. والعياذ بالله. بدون هذه المجالس لو كان مالك مال قارون ولو ملكت ما في الأرض لما أعطاك ذلك طمأنينة القلب. Jadi saya kata kalaulah tanpa majlis-majlis ilmu ni, walaupun harta kamu sebanyak harta yang ada macam Qarun, walaupun kamu memiliki seluruh apa yang ada di bumi, takkan dapat walaupun sedikit ketenangan dalam. لماذا؟ لأن الله هو الذي وعد أن الطمأنينة، الشفاء، الراحة، البركة في مجلس الذكر. Kenapa? Kerana Allah telah menjanjikan
bahawa ketenangan, kesembuhan kita berada dalam majlis-majlis seumpama ini. ومن أراد الطمأنينة والراحة والسعادة في الدنيا أتعبه الله بالدنيا. الذي يريد السعادة يريد الطمأنينة في الدنيا في الأموال وكذا الله سيتعبه بذلك الأمر. Jadi orang yang mencari ketenangan, mencari kebahagiaan dengan harta dunia, nescaya Allah akan menjadikan dunia itu asbab untuk meletihkan diri. نعم. واسمعوا إلى هذا الحديث. Dan dengarlah kamu akan sebuah hadis ini. هذا الحديث أورده سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه والمتبادلين فيه. Jadi hadis daripada Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, Allah mengatakan wajiblah cinta aku itu ke atas 4 golongan. Yang pertama, mereka yang saling kasih sayang kerana aku. Yang kedua, mereka yang duduk berhimpun bersama-sama kerana diriku, kerana mengingatiku. Dan orang yang saling menziarahi, mengingati sesama mereka kerana aku. Dan yang keempat, orang yang saling membantu sesama mereka mengeluarkan harta kerana aku. Isma' Allah subhanahu wa ta'ala awjaba ala nafsih annahu yuhibbu ibadah. Jadi dalam hadis ini Allah sebut Allah wajibkan ke atas diri sendiri, Allah pasti akan cinta kasih kepada hamba tersebut. Hunaka farq أن العبد يحب الله عز وجل أو أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحب عبده. هناك فرق. Jadi ada beza di antara hamba yang mencintai Allah ataupun Allah sendiri yang mencintai hamba tersebut. بعيد جدا بين هذا وذاك. Jadi perbezaan yang sangat ketara. نعم. الذي يحضر هذه المجالس الله هو يحبه. Orang yang hadir dalam majlis seperti ini Allah sendiri yang mahabbah, yang cinta kepadanya. من هم الذين يحبهم الله؟ من هم؟ Jadi siapakah mereka orang yang Allah kasih tersebut? قال المتحابين في الله. Jadi yang pertama Allah mengatakan orang yang saling mengasihani, orang yang berkasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala. هذا المجلس ما الذي جمعنا؟ Jadi macam majlis malam ini, siapakah ataupun apakah sebab yang mengumpulkan kita pada malam ini? ماذا؟ محبة رسول صلى الله عليه وسلم ومحبة الله عز وجل. لم تجمعنا سياسة ولا تجارة ولا أي شيء. Jadi sebab kita berhimpun pada malam ini kerana cinta Allah, cinta Rasul, bukan kerana tujuan politik, tujuan bisnes sebagainya. نعم. ثم قال المتجالسين فيه. Kemudian Allah Taala menyatakan lagi orang yang duduk berhimpun bersama-sama kerana-Ku. نعم. أيضا اليوم الحمد لله جئنا من قرى شتى من مدن شتى اجتمعنا على ذكر الله. Jadi sama macam kita hari ini, alhamdulillah kita datang daripada tempat-tempat yang berbeza. Kita datang himpun bersama-sama, kita duduk bersama-sama. لماذا؟ الله هو الذي جمعنا. Jadi Allah Taala lah yang menghimpunkan kita pada malam. الله هو الذي اختارنا. Allah Taala telah pilih kita. هناك من اختارهم للهو واللعب. هناك من اختارهم للهو واللعب الآن. Jadi ada orang yang Allah Taala jadikan mereka berada dalam keadaan halal, bermain-main. والعياذ بالله. لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسر لنا وسهل لنا الاجتماع على ذكره. Akan tapi di kalangan orang-orang yang dari sebut Allah Taala memilih kita, Allah Taala mempermudahkan urusan kita agar kita dipilih, dapat terpilih untuk menghadiri majlis. ثم المتزاورين فيه الذين يزورون بعضهم بعضا في الله. Kemudian Allah menyatakan lagi dan orang yang menziarahi sesama mereka kerana Allah Subhanahu wa taala. Nah. ثم قال والمتبادلين فيه الذين ينفقون المال ابتغاء وجه الله تعالى. Dan kemudian Allah mengatakan lagi orang yang wajib cinta Allah ke atasnya ialah orang yang menginfakkan harta mereka kerana mengharapkan keridaan dari Allah Subhanahu. Allahu akbar. كل هذه الأربعة موجودة. Jadi semua empat golongan ini ada dalam majlis kita malam ini. لكن ما الفرق بين أن تحب أنت الله سبحانه وتعالى أو أن الله هو الذي يحبك؟ Jadi apa perbezaan seorang hamba dia cinta kepada Allah atau Allah yang cinta hambanya? Faham? Saya boleh cakap Melayu? Idan Allah Subhanahu wa taala idza ahabba 'abdahu nada Jibril. Jadi bila mana Allah Taala cinta kepada seorang hamba-Nya, dan saya Allah akan memanggil malaikat Jibril. Qala ya Jibril inni uhibbu fulan fa ahibbah. Jadi Allah akan berkata, wahai Jibril, sesungguhnya aku cinta kepada si fulan itu, maka kamu cintailah juga. Fayunadi Jibril fi ahli as-samawati wal ard inna rabbakum yuhibbu fulan fa ahibbuh. Lalu malaikat Jibril pula akan menyeru kepada seluruh ahli langit dan bumi. Malaikat Jibril mengatakan,
sesungguhnya Tuhan kamu cinta kepada si fulan dan si fulan, maka kamu semua cintai dia. الله أكبر. لذلك يوجد بعض الناس سبحان الله محبوبون. Oleh kerana itu, di kalangan kita ada setengah orang yang memang dikasihi oleh masyarakat. نعم. لا يتشاجرون مع أحد ولا يتباغضون ولا يتنافرون مع أحد. Ada setengah orang dalam masyarakat kita yang tak pernah ada gaduh, tak pernah ada pergaduhan. وأينما ذهبوا وفقهم الله. Mana mereka pergi, Allah Taala akan mempermudahkan urusan mereka. من هؤلاء؟ Siapakah mereka tersebut? هم أهل مجالس الذكر. Mereka itulah orang-orang yang menghadiri majlis-majlis ilmu, majlis zikir. الارتيست تحبه الناس في الابتداء ثم عندما ينتهي تنساه الناس. Jadi macam artis pada permulaan konsert dan sebagainya, orang akan minat dia. Tapi bila dah habis semua tu, orang akan lupa dia balik. بل قد يكرهونه وهذا هو الأغلب. Bahkan boleh jadi selepas tu orang akan benci dia pula. نعم لما يعلمون أحواله أخباره سرائره يكرهونه. Bila orang dah tahu aib dia, keburukan rahsia-rahsia, orang akan benci dia. نعم إذن فإذا أحبك الله خلاص لا تبالي وإذا أبغضك الله فإن لله وإنا إليه راجعون. Jadi bila mana Allah SWT sendiri yang mencintai kamu, maka kamu dah tak payah risau, tak payah ambil kisah tentang keadaan orang sekeliling kamu. Akan tetapi bila mana Allah yang membenci kamu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. فلذلك أيها الإخوة هذه المجالس هي أمان لنا ولأهل الدنيا. Jadi oleh itu majlis seperti inilah yang menjadi satu punca keamanan bagi kita. ما دامت هذه المجالس الأمة بخير. Selagi mana masih ada majlis-majlis kebaikan seperti ini, umat kita masih berada dalam kebaikan. نعم ثم اعلموا أن نبينا صلى الله عليه وسلم كما أخبرنا سيدنا سلمان الفارسي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان آخر أيام شعبان جمع أصحابه فذكرهم. Jadi dalam sebuah hadis daripada Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apabila memasuki akhir bulan Syaban, baginda akan menghimpunkan seluruh para sahabatnya dan memberi peringatan kepada para sahabat. وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Dan ini juga merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءت الأيام الكبيرة الأيام العظيمة ذكر أصحابه. Jadi Nabi SAW itu apabila baginda akan menyambut beberapa hari yang agung, hari-hari yang mulia, baginda akan memperingatkan kepada para sahabatnya. والله سبحانه وتعالى أمره بذلك فقال وذكرهم بأيام الله. Bahkan Allah Taala sendiri yang memerintahkan Nabi SAW agar memuliakan hari-hari yang agung tersebut. Seperti mana firman Allah, Allah mengatakan, dan peringatkanlah kepada sahabat wahai Muhammad, ingatkanlah kepada mereka tentang hari-hari Allah Subhanahu wa taala. ومن أعظم أيام الله رمضان. Dan di antara hari-hari yang teragung di sisi Allah Taala itu ialah hari-hari Ramadan. من عظم رمضان عظمه الله ومن أهان رمضان أهانه الله. Orang yang memuliakan, orang yang meninggikan Ramadan akan ditinggikan kemuliaannya oleh Allah SWT. Orang yang merendahkan kemuliaan bulan Ramadan akan direndahkan pula dirinya oleh Allah SWT. لذلك ينبغي على جميع الحاضرين أن نأخذ كما قال الشيخ أسامة ولو فائدة واحدة نعمل بها في هذه التذكرة. Jadi oleh kerana itu, untuk hadirin sekalian, macam Syekh Usamah kata tadi, kita kena amalkan sekurang-kurangnya satu faedah yang kita dapat. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أظلكم شهر كريم مبارك. Jadi dalam hadis sebut, Nabi SAW bersabda kepada sahabatnya, kamu semua akan memasuki satu bulan yang agung yang diberkati. شهر من أدى فيه نافلة أو سنة كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. Jadi Nabi mengatakan, ada pun bulan yang berkat sebut, bulan yang mana bila mana seorang kamu melakukan satu ibadat sunat dalam bulan tersebut, sama macam dia telah melakukan satu ibadat fardu di bulan-bulan yang lain. Bila mana dia melakukan satu ibadat yang fardu, bersamaan macam dia dah melakukan 70 ibadat fardu di bulan-bulan yang lain. إذن أول ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال تضاعف في هذا الشهر. Jadi kemudian faedah pertama kita dapat, Nabi SAW bagi tahu kita, amalan-amalan kita digandakan ganjarannya pada bulan Ramadan. الصبح في رمضان يعادل 70 صبح. Satu solat subuh dalam bulan Ramadan menyamai 70 solat subuh di bulan-bulan lain. والصدقة في رمضان 70 صدقة. Satu sedekah bulan Ramadan sama macam 70 kali sedekah di bulan Ramadan. وختمة القرآن في رمضان 70 ختمة. Sekali khatam Quran di bulan Ramadan sama macam 70 kali khatam Quran di bulan-bulan lain. وهكذا. Dan digandakan ganjaran-ganjaran tersebut. ثم قال صلى الله عليه وسلم فيه ليلة خير من 1000 شهر. Dan kemudian Nabi SAW bersabda lagi, di dalam bulan tersebut
terdapat satu malam yang terlebih hebat, terlebih mulia daripada 1000 bulan. يعني من عبد الله سبحانه وتعالى وأخلص العمل فيها لله كان كمن عبد الله 1000 شهر. Maknanya apa? Nabi SAW beritahu orang yang beribadat kepada Allah SWT dengan ikhlas, mengikhlaskan niatnya, hatinya kerana Allah SWT, sama macam dia telah melakukan ibadat selama 1000 bulan. نعم. و1000 شهر تقريبا 84 سنة. Jadi 1000 bulan ni kalau ikut perkiraan macam 84 tahun macam tu. نعم. شوف ليلة واحدة تعادل عمرا كاملا. Hanya dengan satu malam saja dapat menyamai ibadat seumur hidup. Promosi ya? Ini promosi yang kita berdua, kita kena usaha dapat, betul tak? Bukan promosi Shopee, promosi barang rumah dan sebagainya. Ini promosi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga sebagai promosi. Dan macam Syekh Utsaimin cakap, ada orang yang tolak, tak mau hadiah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi kamu 1 bulan sebagai hadiah. Setiap malam Allah Subhanahu Wa Taala akan bebaskan beribu-ribu orang dari api neraka. Kalau malam yang terakhir Allah Subhanahu Wa Taala akan bebaskan dari api neraka seperti mana Dia bebaskan dalam seluruh bulan Ramadan. Bagaimana kamu lalai dari hadiah Allah Subhanahu Wa Taala? Macam mana kamu berpaling daripada kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala? Falidzalika alladzi la yahfadhu al-adaba ma'a Ramadan sayudhilluhu Allah fi Ramadan wal-'iyadhu billah. Maka oleh kerana itu orang yang tak menjaga adabnya pada bulan Ramadan, dan saya Allah SWT akan merendahkan, menghinakan diri. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lana 'an lailatul qadr taraqabuha fil 'ashr al-awakhir. Adapun tentang Lailatul Qadar itu, Nabi berpesan kepada kita, carilah malam Lailatul Qadar itu fil 'ashr al-awakhir. pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Wa fi riwayah fil witr min al-'ashr al-awakhir. Dan dalam satu riwayat lain menyebutkan bahawa carilah malam Lailatul Qadar itu pada malam-malam yang ganjil, 10 malam terakhir. Nah, malam-malam yang ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Limadha Allah Subhanahu Wa Taala khabba'aha liyajtahid al-insan fi kulli tilka al-layali. Jadi apakah tujuan Allah sembunyikan Lailatul Qadar? Jadi tujuan Allah sembunyikan Lailatul Qadar agar Allah nak bagi kita umat Rasulullah ni semakin bermujahadah memasuki 10 hari terakhir tersebut. Hadari an takuna 'abda su'. Hati-hati kamu jadi hamba yang buruk. Ibadah Allah Subhanahu Wa Taala nak dapat tujuan sahaja. Saya semangat jaga adab hari Jumaat saja. Saya jaga adab semangat tunggu Lailatul Qadar sahaja. Selepas tu berpaling daripada malam-malam yang lain. Ni 'abdus su' alladhi ya'budu Allah lilhadz nafsihi wal 'iyadhu billah. Jadi orang yang beribadat kepada Allah demi tujuan habuan dirinya sendiri, itulah hamba yang buruk. النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث كان إذا دخلت العشر الأواخر شد مئزره وأيقظ أهله، أي أنه كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في الشهر كله. Dan ada pun keadaan Nabi apabila masuki 10 hari terakhir Ramadan, baginda akan semakin bermujahadah, melebihi mujahadah di hari-hari yang lain, dan baginda akan membangunkan seluruh ahli keluarganya pada malam-malam terakhir tersebut. نعم شوف يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله يحضهم على الصيام والقيام. Jadi Allah SWT firman Al-Quran, wahai orang-orang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Jadi itulah tujuan Nabi SAW membangunkan seluruh ahli keluarganya pada malam-malam terakhir tersebut. Macam musibah yang kita berlaku pada akhir zaman ini. Orang tua pakcik-pakcik macam datang seorang tinggal anak-anak cucu dia main TikTok, main Facebook dan sebagainya. هذا ليس هذا لو كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم لجئت بأولادك وأحفادك وكل أهل إلى هذا المسجد. Jadi kalau betul kamu ni mahabbah, kamu ada rasa cinta kepada Nabi SAW, pasti kamu bawa semua keluarga kamu datang. Kalau ada restoran buka baru, shell out. Oh, ada restoran, kita usahakan ajak semua keluarga. Tapi majlis Sarawak orang tua saja datang, atau surau ceramah ustaz, kuliah dan sebagainya. Ayah ibu datang surau, tinggal anak-anak di rumah, tinggal anak-anak bersama dengan syaitan wal-'iyadhu billah. Hada min a'zami al-fitan, min a'zami al-ghaflati 'an Allah Subhanahu wa ta'ala. Anna al-insana yajtahidu fi nafsihi wa yatruku ahlahu. Jadi inilah di antara fitnah-fitnah terbesar yang terberat pada zaman kita, bila mana kita bermujahadah untuk sampai kepada Allah Taala, tapi kita meninggalkan keluarga-keluarga. Nah, thumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam syahrun awwaluhu rahmah. Kemudian Nabi mengatakan bulan Ramadan itu 10 hari pertama ialah 10 hari rahmat. فينبغي عليك أيها المسلم أن ترحم جميع من في الأرض ليرحمك من في السماء. Jadi oleh kerana itu hendaklah kamu orang-orang beriman sekalian, kamu rahmatilah sekalian makhluk yang berada di bumi, nescaya kamu
kamu akan dirahmati oleh sekalian mereka yang أن berada. تتفقد جيرانك وأهلك من الفقراء. Kamu bantulah jiran-jiran kamu atau orang-orang yang fakir di kalangan kamu. الله سبحانه وتعالى فرض علينا الصيام لنشعر بمن هم صائمون كل العام. Jadi tujuan Allah SWT bagi kita puasa fardu Ramadan ini supaya kita sedar banyak lagi orang-orang lain yang mana mereka berpuasa setiap hari. Setiap hari. Saudara kita di Yaman, di Somalia, di Suria, di Turki baru-baru ini selepas gempa bumi itu, mereka puasa terpaksa. Terpaksa mereka dapat makan satu kali setiap hari. Itu tujuan puasa. Kita rasa, nash'uru bi ikhwanina. Agar kita sedar tentang keadaan saudara-saudara kita. فرمضان هو شهر الرحمة. ينبغي أن تتفقد الأهل، تتفقد إخوانك، تسأل عن جيرانك، لا تشبع بطنك وجيرانك في جوع، ثم تقول ابتلت العروق وثبت الأجر. لم يثبت لك الأجر. اشرح حتى لا تريد. يعني الإنسان يدعو اللهم لك صمنا وعلى رزقك أقبض الدعاء باسم يتراوح, sedangkan jiran dia yang sebelah mungkin tak dapat makan manapun. Ada keluarga dia yang tak dapat makan, tak dapat minum, tak dapat buka puasa, wal'iyadzubillah. Hada la yaqbalu Allah minhu syai'. Jadi orang sebegitu Allah SWT takkan terima amalan mereka. لا بل نبينا صلى الله عليه وسلم كان يتصدق بكذا وكذا فإذا أراد أن يفطر لم يجد ما يفطر عليه فيواصل الصيام. Bahkan Nabi sendiri baginda akan bersedekah dengan seluruh harta yang ada pada Nabi. Jika kan apabila hendak berbuka puasa, Nabi tak ada sesuatu apa pun nak makan, lalu Nabi akan sambung lagi berpuasa. 3 petang pergi bazar Ramadan, balik dengan plastik macam ni. Macam Syekh Usama cakap tadi, makan satu suapan, 2 lepas tu tinggal semua. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kadang-kadang kita beli satu makanan yang cukup 10 keluarga, tapi kita tak rasa ada orang sihat, ada orang susah, ada orang, bahkan tujuan puasa itu kita tak dapat waliyadzubillah. Allah Subhanahu wa taala amarna bisiyam aidan litasihha abdanuna, litakhuffa abdanuna. Dan juga di antara tujuan Allah SWT perintah kita berpuasa untuk kita rehat tubuh badan kita. Sumu tasihhu hadis. Nabi berkata, puasalah nescaya kamu akan memperoleh kesehatan. Tapi kita buat hila dengan Allah. Siang jadi malam, malam jadi siang. Buka puasa, selepas tarawih murih, selepas murih mustarih sampai subuh. Inna lillahi. Itulah kita lagi sakit di Ramadan, lagi pening di Ramadan, lagi gemuk di Ramadan. Ramai kita, betul tak? Betul tak? Kita orang Arab ya, lagi-lagi orang Arab. Alhamdulillah Malaysia macam sikit. Oh, kalau Mesir, Algeria, Tunis, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yani ya'kuluna fi Ramadan ma yakfi fi al-'am kulli. Maknanya makanan mereka bulan Ramadan sama macam makanan sepanjang tahun. Al-ulama qalu anna at-tabdhir laysa an tarmi ta'am. Laysa an tarmi ta'am, hada tabdhir. Jadi ulama mengatakan istilah pembaziran bukan sekadar kita buang makanan. لا بل تأكل طعام أنت لست محتاجا له مبذر. Bahkan bila mana kamu makan satu makanan sedangkan kamu tak perlukan makanan tersebut, bila mana kamu makan juga itu juga dianggap pembaziran. Mubazir harta dan mubazir badan, hancurkan badan. Isu sirap, tak tahu apa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La tulqu bi'aydikum ila tahluka. Al-insan, النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه والعياذ بالله. يعني الشر وعاء تملأه هو بطنه والعياذ بالله. Jadi Nabi SAW berkata seburuk-buruk tempat yang ada pada anak Adam itu ialah perutnya. نعم هي سبب الأمراض. Jadi perut ialah punca penyakit. فرمضان هو فرصة لتصح أبداننا. Maka Ramadan itulah sebuah peluang bagi kita untuk menjaga kesihatan badan kita, لنغير أخلاقنا. untuk mengubah keadaan-keadaan kita. أوسطه مغفرة. Jadi Nabi mengatakan lagi 10 hari kedua Ramadan ialah 10 hari maghfirah, keampunan. في كل ليلة يغفر الله لكذا وكذا. Di dalam setiap malam-malam pertengahan tersebut Allah SWT akan memberi keampunan kepada seluruh makhluk-makhluk. فينبغي أن تكون كل ليلة متوجهة إلى الله سبحانه وتعالى. Maka maksudnya kita hendaklah bertawajuh, kita tumpukan perhatian kita pada malam-malam tersebut. ثم قال وآخره عتق من النار. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, adapun 10 hari terakhir Ramadan ialah 10 hari pembebasan ke atas hamba-hambanya daripada neraka. Pembebasan daripada api neraka. يعني رمضان كأنه دورة والعشر الأواخر تعطى لك الهدية والإجازة. Maknanya Ramadan ni macam satu daurah untuk kita, macam satu program untuk kita. Dan adapun pembebasan api neraka, ganjaran-ganjaran itu semua macam satu hadiah. Ni
Boleh kita semangat selama satu program, selepas tu pada hujung waktu yang orang menyampaikan cendera hati kita balik rumah, boleh ke? Itu keadaan kita juga. Bila masuk 10 hari yang terakhir, mula bazar raya, tinggal tarawih pergi cari baju raya, macam-macam sibuk dengan lemang, rendang, serunding dan sebagainya. Wahakala. Indama ya'ti al-khair, nu'ridu 'an Ramadan. Itulah keadaan kita. Datang kebaikan, kita bahkan berpaling daripada kebaikan. Betul tak ni tuan-tuan? Betul kan? Ada orang yang dah 25 Ramadan dah mula raya, dah mula tinggal tarawih, mula relax. La, ذاك هو الحق. هذا هو الأيام العظيمة. Bahkan hari terakhir Ramadan lah di antara hari-hari teragung. نعم، بل ليلة العيد. ليلة العيد قال صلى الله عليه وسلم: من أحيا ليلة العيد إيمانا واحتسابا أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب. Bahkan Nabi mengatakan orang yang menghidupkan malam raya itu dihidupkan dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Taala, nescaya Allah akan menghidupkan hati orang tersebut pada hari yang mana mati hati seluruh orang-orang yang lain. ونصائح رمضان وفوائد رمضان كثيرة يطول الوقت بذكرها. Dan sebenarnya nasihat-nasihat kelebihan faedah-faedah Ramadan ini banyak lagi sebenarnya. كما قال شيخنا أسامة: حذاري أن تكون ممن يدرك من رمضان إلا الجوع والعطش. Jadi macam saya sama kata tadi, hati-hatilah jangan sampai kamu jadi orang yang berpuasa tapi hanya mendapat lapar dan dahaga. كيف ذلك؟ تصوم عن الحلال وتفطر عن الحرام. Maksudnya apa? Kamu berpuasa, kamu menahan diri pada perkara yang halal dan kamu berbuka puasa ke atas benda-benda yang haram. ماذا؟ macam mana berbuka puasa atas benda-benda yang haram? الكذب. Contoh macam menipu, الزور. الغيبة. mengumpat, النميمة. mengadu domba, كثرة الكلام. banyak cakap, النظر إلى الحرام. melihat, memandang benda-benda haram. هذا كله يفسد الصيام والعياذ بالله. Inilah di antara perkara-perkara yang merosakkan ibadah puasa. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. Oleh itu Nabi mengatakan ramai di kalangan orang berpuasa itu yang mana mereka hanya mendapat lapar dan dahaga sahaja. حذاري أن نكون من هؤلاء. Hati-hatilah agar kita daripada kita menjadi orang seperti itu. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر الله له. Dan Nabi SAW bersabda, celaka dan rugilah orang-orang yang memasuki bulan Ramadan, beribadah dalam bulan Ramadan, berpuasa dalam bulan Ramadan, tapi Allah Taala tak memberi keampunan kepadanya semasa bulan Ramadan. فرمضان ليس فيه وسط. Tak ada pertengahan. Sama ada kamu berjaya terus atau kamu rugi terus, والعياذ بالله. لا يوجد وسط. Tak ada pertengahan, untung sikit, rugi sikit tak ada. لا، بل إما أن تعتق من النار وإما أن تطرد من عين الله والعياذ بالله. Sama ada kamu mendapat kebebasan api neraka atau kamu dibuang, kamu dihalau dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala. النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من أدرك رمضان لكنه لم يعظم رمضان. Bahkan dia mendoakan keburukan ke atas orang yang mendapat bulan Ramadan, beribadah bulan Ramadan tapi tak mendapat keampunan dari من Allah. أدرك رمضان ثم انسلخ عنه ولم يغفر له فلا غفر الله له. Jadi Nabi mengatakan orang yang memasuki bulan Ramadan, beribadah bulan Ramadan, akan tapi bila habis bulan Ramadan dia tidak mendapat keampunan, maka semoga Allah Taala tidak mengampunkannya terus. فعظموا رمضان يرحمكم Jadi الله. agungkanlah, muliakanlah bulan Ramadan. صوموا نهاره وقوموا ليله وتفقدوا بعضكم وتراحموا في الله وتواصلوا في الله وأصلحوا ذات بينكم. أجمل ما تستقبلوا به رمضان أن تعفوا عن جميع المؤمنين. Jadi berpuasalah di siang harinya, berjagalah di malam harinya, perelokkanlah hubungan di antara kamu dan saudara-saudara kamu. Karena di antara perkara-perkara terbaik yang kita boleh lakukan untuk persediaan kita menyambut Ramadan ialah kita memaafkan sesama kita. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، وأن يجعلنا الله سبحانه وتعالى من عتقاء هذا الشهر الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وجميع الحاضرين والحاضرات على صيام نهاره وقيام ليله بالوجه الذي يرضيه ويرضى به عنا. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.